بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterimamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, dengan rahmat dan limpahan kasih sayang daripada Allah, kita masih dapat meneruskan kuliah kita bagi bulan ini. Itu setiap minggu yang kedua. Saya bersiaran dari KKR, Surau Kerjaraya. Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha kita semua dalam menuntut ilmu, mencari kefahaman, lalu setelah kita faham, maka barulah kita dapat beramal dengannya, insya-Allah. Okey, kita masih lagi dengan buku 40 kisah menarik, 40 kisah menarik dari Al-Quran, yang mana merupakan disusun oleh pelajar Sanawi 6 Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang, yang merupakan pondok moden yang dibangunkan oleh arwah almarhum Syekh Ahmad Yusof, yang merupakan ayahanda saya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian dibimbing pula oleh Al-Fadil Ustaz Zamri. Moga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha mereka serta mengalirkan pahala kepada mereka sepanjang kita menggunakan buku tersebut, insya-Allah. Kita boleh buka muka surat 22 dengan tajuk yang ke-9, iaitu antara yang hak dan batil. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ayat, buku tu ada dah kan masing-masing, tapi kita boleh catat, boleh tengok. Kalau kita nak tengok pada tafsirnya, iaitu surah An-Nisa ayat ke-60. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Tidakkah engkau heran melihat, wahai Muhammad, orang-orang munafik yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Tetapi mereka suka hendak berhakimkan taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya ingkar kepada taghut. Syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Okey, muslimat yang dirahmati oleh Allah, ayat surah An-Nisa ayat yang ke-60 ini
Yang kita bacakan pada hari ini ada asbabun nuzul, ada sababun nuzul, ada sebab turunnya ayat Al-Quran setelah berlaku beberapa peristiwa. Masya Allah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mengenai ayat ini ada beberapa pandangan. Sebelum saya baca peristiwa yang kita baca dalam buku yang lebih tepatnya. Okey, ada satu pandangan daripada Ibnu Kathir. Ibnu Kathir itu adalah satu kitab tafsir yang Al-Ma'thur, dipanggil Al-Ma'thur, yang banyak ketepatan berlaku di dalam kitab Ibnu Kathir, yang walaupun ada sedikit tentang Israiliyat, namun banyak tentang perkara-perkara yang sahih ada di dalamnya, diterjemahkan, ditafsirkan daripada hadis-hadis yang sahih. Okey. Namun kata Ibnu Kathir tentang ayat ini, diturunkan mengenai seorang lelaki daripada Ansar dan seorang lelaki Yahudi yang bergaduh. Lalu Yahudi ini mencadangkan supaya kes itu diselesaikan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi lawannya iaitu Ansar tadi ingin menyelesaikan di hadapan pendeta Yahudi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Itu pendapat yang pertama daripada Ibnu Katsir mengenai ayat ini. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahawa sebahagian mufassirin, iaitu orang yang mentafsir, ulama-ulama yang mentafsir ayat-ayat Al-Quran, sebahagian mufassirin menyatakan ayat ini diturunkan mengenai sekumpulan munafiqin yang berpura-pura Islam, yang mana mereka berminat menyelesaikan masalah di kalangan mereka mengikut hukum jahiliyah. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga sumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini pendapat yang kita nak baca ni nanti, iaitu mengenai ayat ini diturunkan kepada munafiqin yang bernama Bishr. Yang dicerita di bawah ni, keterangan ni, ada seorang munafik yang bernama Bishr, yang mana beliau terlibat dalam satu pertengkaran dengan seorang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu diajak minta berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diadili. Sedangkan orang munafik yang bernama Bishr ini, dia tak nak jumpa Nabi, tetapi dia minta untuk berjumpa dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, iaitu seorang Yahudi. Dia tak nak jumpa Nabi, dia munafik. Ada perbezaan munafik dengan Yahudi. Munafik orang yang pada zahirnya nampak Islam tetapi hatinya kafir. Macam mana pula dengan kita ni? Kan ada perbezaan. Macam mana pula dengan kita ni, orang yang nampak Islam tetapi selalu bermaksiat pada Allah. Tapi hati ni suka, sayang Islam, tapi tak dapat nak tahan nafsu ni. Selalu buat kemungkaran, selalu maksiat dengan Allah. Itu tak nama munafik, tapi namanya fasik. Ada bezanya. Kalau orang munafik ni totally dalam hati dia memang benci Islam. Cuma sebab apa dia letak nama dia Islam, sebab apa dia zahirkan diri dia sebagai seorang Islam, sebab apa bila orang solat dia pun terpaksa juga menunaikan solat walaupun malas. Dicatatkan dalam surah Al-Ma'un, ciri-ciri orang munafik ni, bila dia ajak solat, mereka sangat malas nak menunaikan solat. Mereka solat dalam keadaan yang lalai. Dan solat mereka nak dilihat. Pada zaman Rasulullah kan, nak dilihat oleh Rasulullah dan para sahabat bahawa mereka ni Islam. Demi apa? Demi nak menjaga keselamatan mereka. Konon-kononnya lah. Sebab ramai dari Islam, aku kena masuk Islam. Padahal aku tak suka Islam. Bila duduk dalam kalangan orang Islam, kena jadi orang Islam. Padahal hati ni berbolak-balik benci kepada Islam. Dan mereka ni juga akan jadi orang yang dikatakan sebagai orang yang selalu batu api, mempelaga. Bahaya jadi orang munafik, wal'ayazubillah. Sebab tempat mereka di dalam neraka Jahannam bersama dengan musyrikin, kafirin, bahkan mereka duduk yang paling bawah sekali. Itu orang munafik. Nama Islam. Contohlah. Nama kita kata nama contohlah.
Murniyati binti Abdullah. Nama Islam, dalam IC Islam. Tetapi dia orang munafik. Wal'ajazubillah. Yang kita nak baca ni adalah orang munafik yang bernama Bishr, yang mana satu peristiwa berlaku dengan orang Yahudi di mana mereka ini ada pertelingkahan tentang hak milik barang-barang. Lalu orang Yahudi ini memutuskan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadili mereka. Tetapi orang munafik yang bernama Bishr ini dia menolak, dia tak nak. Dia kata kita nak kita jumpa dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini orang Yahudi. Muslimat bayangkan, orang Yahudi sendiri nak jumpa Rasulullah. Tiba-tiba orang munafik ni nak jumpa orang Yahudi untuk diadili. Namun setelah mana berkeras, maka orang Yahudi tadi pun bawa si munafik bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah mendengar, melihat bukti-bukti, melihat kesahihan daripada kronologi peristiwa dan sebagainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi kata putus. Dan kata putusnya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada si Yahudi tadi. Maka timbullah tak puas hati dalam diri Al-Bishr, iaitu si munafik. Maka kata setelah mana mereka pergi meninggalkan Rasulullah, kata si munafik tadi ni, Al-Bishr tadi ni, apa kata kalau kita pergi jumpa Umar bin Al-Khattab, iaitu sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa si Bishr ini dia rasa macam tak adil. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah dirasakan seperti tidak adil. Sebab apa? Berpihak kepada si Yahudi, tidak berpihak kepada dia. Jadi dia nak cari lagi penyelesaian yang lain. Maka mereka ni bersama-sama pergi berjumpa Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bila sampai di situ, maka si Yahudi tadi itu pun menceritakan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab tentang masalahnya dan juga menceritakan tentang mereka telah pergi berjumpa dengan Rasulullah dan mencapai kata putus, dan Rasulullah berpihak kepada si Yahudi tadi berdasarkan bukti-bukti yang sahih. Namun si munafik ni, si Bishr ni tidak puas hati, lalu dia ajak aku berjumpa dengan kamu untuk kamu adili semula. Macam tu. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab kata apa? Oh macam tu ke? Lebih kurang mafhum lah. Saya kata dari segi makna dia. Bukan dari segi matan dia. Saya kata makna dia. Oh macam tu ke? Kalau macam tu tunggu sat. Tunggu sampai aku datang. Lalu dia pun masuk ke dalam rumah dia. Masuk ke dalam dapur dia. Apa yang dia buat muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mereka dua orang ni tunggu. Dia selesaikan urusan dia, dia ambil pedang. Dia keluar saja dengan membawa pedang tersebut, lalu dipenggal kepala si munafik tadi. Masya Allah, tabarakallah. Tegasnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tak cakap banyak lah. Sambil-sambil dia pegang tu, sambil-sambil dia penggal tu, dia kata apa? Inilah keputusanku bagi siapa yang tidak menerima keputusan Allah dan Rasul. Maksud kata dia marah sungguh dekat munafik tadi, yang mana si munafik tadi dan Yahudi tadi setelah mana mereka mendapat pengadilan daripada Rasulullah, namun mereka menafikan. Terutamanya si munafik tadi ni, dia menafikan. Maksud kata keputusan daripada Rasulullah tu sebenarnya keputusan yang sangat tepat dan sangat besar dan sangat benar. Maka sebenarnya keputusan Sayyidina Umar sama macam keputusan Rasulullah, tak ada pengingkaran di sana. Jadi bila si munafik ni menentang, jumpa pula dengan Sayyidina Umar, memang cari pasal lah. Tanpa berfikir panjang, terus Sayyidina Umar memenggal kepala lelaki munafik tadi sambil mengatakan,
inilah keputusanku bagi siapa yang tidak menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Lalu bila si Yahudi tadi tengok muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak cakap banyak dah. Perasan selipar pun tak dan pakai dah. Terus dia berlari ketakutan meninggal Sayyidina Umar di situ. Maka dengan sebab itulah turunlah ayat ini. Apa ayat yang kita baca tadi? Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. Allahu akbar. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril terhadap peristiwa ini. Malaikat Jibril mengatakan bahawa sesungguhnya Umar adalah pemisah antara yang hak dan batil, maka sebab itulah dia digelar sebagai Al-Faruq. Al-Faruq tu maksud dia pisah, memisah. Gelaran kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maksud kata bila sebut Al-Faruq iaitu orang yang memisahkan di antara hak dan batil. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita boleh melihat kepada rumusannya. First kali muslimat yang dirahmati oleh Allah, kewajipan kita berhakimkan Al-Quran. Islam is the way of life. Maksud kata Islam adalah satu tata cara hidup kita. Apa yang menjadi kita punya matlamat, apa yang menjadi panduan kita supaya jalan kita benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tu muslimat? Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan hadis. Yang mana kita nak belajar Al-Quran dan hadis melalui para ulama. Nak direct tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tak adalah. Segala sumber kefahaman, penelitian secara detail, analisis daripada sumber Al-Quran dan hadis semuanya datang daripada penerangan ulama sampai ke hari ini. Sebab tu disebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Masya-Allah, tabarakallah. Dalam ayat ini kalau kita lihat, seandainya jika berpaling daripada hukum Allah dan Rasul kepada hukum taghut, iaitu menjadikan taghut yang mengadili keperluan, hajat ataupun apa-apa perselisihan yang berlaku di kalangan orang Islam adalah satu penyelewengan. Diingatkan lagi, kalau kita menggunakan hukum taghut dalam norma kehidupan kita, dia merupakan satu penyelewengan. Namun muslimat yang dirahmati oleh Allah, peristiwa yang berlaku kepada Yahudi dan orang munafik tadi ni, masya-Allah, tabarakallah, iaitu dipenggal lehernya oleh Sayyidina Umar. Kalau kita melihat di sini, macam buat hukum sendiri, betul tak? Tak suka, macam kita lah tak suka ke orang, meluat dia ni, esok bunuh. Tak boleh lah macam tu. Zaman di mana Sayyidina Umar ketika itu masih ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadili. Itu yang pertama. Dan yang kedua menunjukkan kepada kita bahawasanya pengingkaran terhadap hukum Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kesalahan yang sangat berat yang tidak boleh dimaafkan. Kalau kita mengingkari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama macam kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia merupakan tunggak kepada asas keislaman kita.
terkandung dalam apa tu? Dalam syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh kalau kita kata asyhadu an la ilaha illallah sahaja. Boleh tak saya nak masuk Islam, saya nak kata asyhadu an la ilaha illallah. Tak nak kata Muhammadar Rasulullah. Seperti yang digembar-gembur, saya Quranis. Saya baca Quran. Tapi sebenarnya dia anti hadis. Dia tak menerima pernyataan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesalahan dan cukup berat. Sebab tunggak keislaman kita, keimanan kita adalah beriman kepada Allah beserta mengakui Rasulullah adalah pesuruh Allah. Nah, itu kita kena ingat. Jadi, peristiwa ni berlaku menunjukkan kepada kita tak boleh ada pengingkaran kepada Allah dan Rasul. Dan memang fair, memang patut dipancung. Dan itu berlaku pada zaman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Namun pada hari ini, suka tak suka kita, benci tak benci kita, orang melanggar hak kita, orang sebagainya lah. Semuanya perlu kita buat aduan. Perlu diadili kepada pihak pemerintah. Kita tak boleh buat hukum sendiri. Contoh orang berzina di dalam taman kita. Kita ramai-ramai dalam taman tu pergi ambil orang yang berzina tu, kita rejam dia. Contoh kalau dia yang berzina tu muhsan, orang yang dah berkahwin. Ramai-ramai pakat dengan Tok Ketua, kemudian bawa pergi tengah-tengah surau tu, lepas tu rejam dia ramai-ramai. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Wajib dibawa ke pihak pemerintah untuk diadili. Dan terpulang jika pihak pemerintah menggunakan, kita kata menggunakan kaedah perundangan yang sedia ada, yang bukan perundangan Islam, kita tak berdosa. Kita telah menjalankan tugas kita, amal ma'ruf, nahi munkar. Kita dah terlepas dah. Jangan kita pula rasa seronok orang buat maksiat. Jangan kita rasa tak apa saja, biar pilah, bukan mak, bukan anak aku. Biar pilah, bukan ahli keluarga aku. Padahal anak jiran sebelah yang sepatutnya kita mencegah kemungkaran. Jangan sampai tak rasa apa bila orang buat perkara mungkar. Ini merupakan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Urusan orang mukmin hendaklah diputuskan oleh Allah, Rasul dan ulil amri, dari kalangan orang Islam sendiri dan lain-lain daripada tiga yang saya sebutkan tadi itu, Allah, Rasul dan ulil amri, dari kalangan orang Islam. Yang lain-lain tu adalah pihak taghut. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tengok pada makna dia, tidakkah engkau melihat orang yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran? Mana kata orang tu munafik, dia dakwa je kata diri dia tu Islam, padahal dia menentang Islam dalam hatinya, dalam tindakannya. Maka Al-Quran yang telah diturunkan kepada engkau dan kepada wahyu yang telah diturunkan sebelum engkau, berarti ditujukan juga kepada orang Yahudi tadi ni. Maka kalau kita tengok pada ayat alam tara annahum tu, kalau kita tengok alam tara itu menunjukkan bahawa tidakkah engkau melihat, alam tara, tidakkah engkau melihat. Jadi pernyataan ini muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu pernyataan yang boleh mewujudkan perasaan aneh dalam diri kita, bahawa perlakuan mereka itu adalah perlakuan yang keji. Mengaku Islam tapi nak half-half, nak 50-50. Mengaku Islam tapi nak life kita cara taghut. Life kita cara orang-orang kita kata liberal, tapi dia mengaku Islam. Itu bahaya.
Kalau kita nak ikut sepenuhnya, 100%. Jangan ikut sekerat-sekerat. Jangan ikut 50-50. Kalau ikut Islam, ikut sepenuhnya. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Itu pernyataan ini merujuk kepada orang munafik, orang Yahudi. Orang Yahudi mereka ini mengaku bahawa mereka mengikut Nabi, tata cara agama Nabi mereka terdahulu. Tetapi Nabi mereka pun mereka bunuh. Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka semua diselewengkan. Itu pernyataan-pernyataan palsu daripada mereka semata-mata. Begitu juga dengan orang munafik. Jadi alam tara ini menunjukkan rasa aneh, perasaan rasa aneh dengan pernyataan mereka ataupun keji dengan perbuatan mereka yang mana mereka ni mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada masa yang sama menolak hukum Al-Quran. Pada masa yang sama menerima hukuman daripada Taghut. Maksud kata nak diadili oleh orang Taghut. Seperti mana yang berlaku kepada Bishr tadi. Iaitu seorang munafik yang minta sangat-sangat supaya dia diadili oleh Ka'ab bin Al-Ashraf, iaitu daripada hakim daripada kalangan Yahudi. Kemudian, kalau kita merujuk sendiri Taghut ini muslimat, kalau zalim, maksud zalim ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tetapi kalau Taghut ini, daripada perkataan at-tughyan yang membawa maksud zalim, dah zalim, melampaui batas pula. Maksud Taghut at-tughyan ini, dahlah zalim, kemudian melampaui batas. Ataupun kita lihat di sini, zalim, at-taghyah ni, taghyah dinamakan sebagai at-taghyah juga, adalah orang yang zalim yang memaksa. Kalau zalim saja merujuk perbuatan, tapi at-taghyah ni bermaksud orang yang zalim. Orang yang zalim ini apa dia buat? Iaitu memaksa untuk tunduk kepada kezalimannya. Memaksa orang lain untuk tunduk kepada kezalimannya, bahkan makin ramai orang yang taat kepadanya. Semakin zalim pula sifatnya, sikapnya. Allahu Akbar. Dia suruh orang tunduk, ikut perintah dia. Tak nak orang argue dia langsung, maka orang ini dia suka kalau semua orang ikut dia tanpa komen apa-apa. Itu dipanggil follower dia, follower Taghut. Orang ikut kerana takut kepadanya sebab dia adalah orang yang zalim. Allahu Akbar. Jadi, kita nak tengok betul-betul muslimat, siapakah orang yang mana dia tidak ingin dia hakim ataupun dia adili dengan syariat Allah yang dimaksudkan dalam ayat yang kita baca ni. Okey, boleh catat. Pertama, mereka ni mengaku beriman kepada Allah padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Jadi ayat ini menyebut perkataan yaz'umun, berarti mereka menyangka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, sangkaan memang satu dakwaan yang tidak kukuh, bahawa mereka menyangka dengan mereka beriman, tetapi mereka sebenarnya menolak apa yang dibawa oleh Al-Quran. Yang kedua, mereka ini pada asalnya kaum Yahudi yang mereka mengaku beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelumnya, yang mana nas Al-Quran sangat tepat dengan kaum Yahudi yang memperlihatkan diri mereka beriman tetapi hakikatnya mereka ingkar. Orang Yahudi duk sangka, mendakwa diri mereka ini ikut kitab-kitab Taurat terdahulu. Namun bila Al-Quran datang, Al-Quran membongkar hakikat diri mereka sebenar yang ingkar kepada Allah, bahkan kepada Nabi-Nabi mereka. Itu.
Jadi kedua-dua ni kita dapat menjadikan sebagai satu rumusan kepada kita dalam ayat tersebut melalui kisah dua orang, seorang Yahudi dan seorang lagi orang munafik, yang mana mereka ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat pengadilan, namun mereka tidak dapat menerimanya. Allahu Akbar. Okey, tajuk yang pertama, tajuk yang ke-10 tadi selesai, kemudian tajuk yang 9 tadi selesai. Sekarang kita masuk tajuk yang ke-10. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu memohon pengampunan dan bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat secara keseluruhannya saya baca daripada atas. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri dengan membuat dosa dan kesalahan datang kepadamu, wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Kisah di sebalik ayat ini, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sememangnya dianjurkan dalam agama Islam. Pegangan kita, tunggu sekejap. Azan di masjid ke di, ya? Rakaman. Okey. Bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan ketika mana baginda masih hidup dan selepas kewafatan baginda. Bahkan Nabi Adam alaihi salam selepas melakukan kesilapan telah berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengampuninya. Sedangkan Nabi Muhammad ketika itu masih belum diciptakan lagi. Jadi Imam Al-Hakim menyebut riwayat hadis berkaitan dengan kitab Al-Mustadrak. Ini semua disebut di dalam hadis. Okey. Imam Al-Utbi bercerita, satu ketika aku duduk di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang Arab Badawi mengucapkan salam sejahtera kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, salam sejahtera ke atasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan kalaulah mereka ketika menganiayai diri mereka sendiri dengan membuat dosa dan kesalahan datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Dan aku telah datang kepadamu dalam keadaan memohon keampunan dari segala dosaku dan mengharapkan syafaatmu kepada Tuhanku. Lalu dia menyebut beberapa bait syair seperti berikut. Ya khairu man dufinat bilqa'i a'zamhu fataba min tibihin alqa'u wal akimu nafsil fida'i liqabrin anta sakinuhu fihi al'afafu wa fihi al-judi wal karam. Wahai manusia terbaik, bersemadilah dalam bumi jasadnya, maka harumlah lembah dan bukit dengan keharumannya.
Jiwaku jadi tebusan kubur yang engkau penghuninya. Di dalamnya ada pribadi suci, pemurah dan mulia. Maka Al-Utbi meneruskan ceritanya. Kemudian lelaki itu berpaling meninggalkan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dua mataku mengantuk. Lalu aku bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku. Dan baginda bersabda kepadaku, wahai Utbi, pergi segera berjumpa dengan Badawi itu dan khabarkan kepadanya berita gembira kepadanya bahawasanya Allah Ta'ala telah mengampuninya. Masya Allah, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam An-Nawawi meletakkan kisah Al-Utbi ini dalam kitabnya Al-Idah fil Manasik. Beliau memuji ucapan Badawi tersebut dan menganjur agar ianya diamalkan ketika kita menziarahi makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah bait dengan dua bait, iaitu anta syafi'ul ladzi turja syafa'atuhu 'ala as-sirati idza ma dalat al-qadam wa sahibaka fala ansahuma abadan minni assalamu alaikum ma jaral qalam. Engkaulah pemberi syafaat yang diharapkan syafaatnya ketika tergelincir segala kaki ketika melintasi titian sirat. Dan dua sahabatmu Abu Bakar dan Umar, aku tidak akan lupa selama-lamanya. Dariku ucapan salam untuk kamu sebanyak tulisan kalam. Ini tambahan daripada Al-Imam An-Nawawi. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. First, hukum bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada masih hidup atau ketika baginda sudah wafat adalah dibenarkan. Dengan syarat bukan kita minta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengampunkan dosa kita, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kabel kita, lebih kuranglah kalau kita nak faham. Kita memohon, ya Rasulullah, mohonlah kepada Tuhanmu untuk mengampunkan dosaku. Sebab itu Imam Malik apabila kita pergi berziarah ke Madinah, kita pergi ke masuk ke dalam Raudah, kita dilarang. Imam Malik menyarankan jangan menyebut menziarahi makam baginda, tidak. Sebab baginda tidak mati. Macam tu. Baginda bukanlah mati. So kita berziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, para nabi mereka di dalam kubur bersolat sentiasa. Berbanding dengan kita, walaupun orang mukmin, apabila kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan kerahatan kepada kita. Makna kata kita tidak lagi mendirikan solat di dalam kubur. Tapi para nabi, mereka tetap mendirikan solat seperti biasa di dalam kubur mereka. Itu sebab bila kita berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jangan kata berziarah ke makam. Kita kata kita berziarah, datang berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengar rayuan doa kita. Ya Rasulullah, aku ni dari Selangor ni ya Rasulullah. Aku datang dari Kuala Lumpur ya Rasulullah. Aku datang dari Al-Ustar ya Rasulullah. Aku datang dari kampung kita sekian-sekianlah tempat kita. Kita sebut, kita panggil nama ya Rasulullah. Namun kita meminta pengampunan daripada Allah melalui baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah atas pengampunannya kepada kami. Aku datang membawa dosa yang sangat banyak ya Rasulullah. Malu tunduk di hadapanmu ya Rasulullah. Aku umatmu yang banyak berdosa ya Rasulullah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Arab Badawi tadi. Apabila dilihat oleh Al-Imam Al-Utbi dan lantas Imam Al-Utbi bermimpi setelah mana Arab Badawi tadi pergi. Maka ketika itu diriwayatkan dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, iaitu kitab Al-Idah fil Manasik. Allahu Akbar. Makna kata kita boleh bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah di kalangan mengatakan syirik bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan takut kita menggunakan kita bertawassul, kita memohon pengampunan daripada Rasulullah. Bukan, kita tidak meminta pengampunan daripada Rasulullah, namun kita minta melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah adalah kekasih Allah. Kekasih Allah yang sentiasa hidup di alam sana dalam keadaan bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada dalam satu hadis yang lain saya sebut mafhumnya. Apabila kita menghadapi kesulitan, ada kesulitan, contohlah kenderaan kita rosak, kemalangan dan sebagainya. Boleh kita menyeru dengan perkataan ya ibadullah, mana dia hamba-hamba Allah nak menolongku, ya ibadullah a'inuni. Kalau kita ramai, ya ainuna. Maksudnya kita meminta kepada hamba-hamba Allah pun dibenarkan. Kita minta tolong, bukan minta tolong untuk ampun dosa kita, untuk menolong kita. Jadi kita minta, contoh tak ada siapa. Di kiri kanan kita tak ada siapa. Kita duduk dalam perkampungan, tiba-tiba menghadapi kesulitan. Contoh macam PKP hari itu. Kan minta pertolongan. A'inuni, ya ibadallah a'inuni. Apa ikhtiar kita? Letak bendera putih contohnya lah kan. Maka berbaliklah kepada Allah Subhanahu wa taala nak memberi pertolongan melalui hamba-hambanya yang mana satu. Boleh jadi hamba Allah yang ghaib pun boleh timbul. Kita antara berani dengan tak berani lah. Dia mai pula 4 belang pula, jatuh dalam gaul, mai pula 4 belang. Saya boleh tolong apa? Agak-agak kita berani tak jawab. Allahu Akbar. Tapi itu semua adalah makhluk Allah. Boleh kita meminta pertolongan dalam bab keperluan hidup kita, dalam bab keperluan hajiat kita. Melalui orang-orang yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Ini dibenarkan dalam Islam. Jangan risau. Kita bukan mensyirikkan. Tapi kalau kita mohon, ya Rasulullah ampunilah dosa-dosa kami, itu salah. Itu memang syirik. Sebab kita bukan memohon kepada Allah, tapi memohon kepada Rasulullah. Memohon kepada Allah melalui Rasulullah bertepatan dengan ayat ini adalah dibenarkan. Okey, seterusnya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa, setelah kalau kita pergi ke Raudah, kita berdoa, kita hala ke kiblat ke, kita hala ke makam tersebut. Kita hala ke situ, tapi biasanya akan dihalau. Akan dihalau. Sebab apa? Mereka mengatakan kalau nak berdoa kena menghadap kiblat, bukan menghadap ke makam. Sedangkan kiblat bagi orang, kiblat doa adalah atas ke langit. So tangan kita jangan tutup waktu kita berdoa. Kita menadah ke langit. Mana saja badan kita dihalakan tak mengapa. Sedangkan kiblat solat adalah Kaabah. Itu kita kena ingat. Di mana saja kita nak berdoa, kita boleh hala tangan kita menadah ke langit. Tapi badan kita tak kisahlah ke mana. Tapi seelok-eloknya kalau kita nak menghadap kiblat. Tapi kalau kita duduk antara makam tersebut, kita nak hala kepada makam tersebut pun dibolehkan, tak ada masalah. Bukan kita menghala ke makam, tetapi tangan kita menghala ke kiblat. Jadi itulah serba sedikit pengetahuan kita tentang cara bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayat-ayat yang disebut oleh orang Arab Badawi ini ataupun disebut Arab tu maksudnya Arab Badawi ataupun Arab kampung tadi ni, Masya Allah, tabarakallah, mengandungi harapan yang cukup tinggi untuk diampunkan segala dosa-dosanya. Macam kita kalau kita tengok ada satu bait syair yang dibaca, innal musi'i ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, innal musi'i faja'uka qad ja'uka, wahai Rasulullah, wahai Tuhan kami, innal musi'i, sesungguhnya kami ini bawa diri yang banyak dengan dosa ni, yang buruk yang banyak dengan dosa ini, faja'uka, bertemu dengan engkau, pergi kepada engkau, liyastaghfiru zambi, untuk memohon pengampunan daripada dosa-dosa kami,
bukan memohon pengampunan kepada Rasulullah, tetapi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya kalau dalam satu hadis yang lain, dalam riwayat yang lain yang saya cerita daripada sudut makna mafhum, bukan daripada sudut matan. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang selawat dan juga zikir ataupun doa, mana lebih? Dia kata, mana yang boleh saya lakukan? Apakah saya nak berselawat setengah ataupun saya nak selawat setengah dan setengah lagi saya berdoa kepada Allah? Rasulullah kata, itu baik dah. Ini mafhum lah pada maknanya. Itu baik dah kamu buat macam tu, tapi lebih baik, lebihkan lagi selawat. Kalau macam tu, 1/2 selawat, kemudian doa. Rasulullah, baik dah. Rasulullah jawab, baik dah. Kalau boleh, lebih lagi. Masya Allah, tabarakallah. Bererti di sini, Masya Allah, tabarakallah, keseluruhan. Sahabat tadi kata, kalau macam tu, aku berselawat keseluruhan daripada ni. Maksud kata, bila berselawat keseluruhan, maka kata Rasulullah SAW, dalam mafhumnya, akan dimudahkan keperluan, apa yang kamu nak, apa yang kamu hajat akan dimudahkan. Apa yang kamu inginkan, Allah Ta'ala akan memberi segala kemudahan, akan tunaikan dengan kamu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah, apatah lagi pada hari Jumaat, selawat kita dibentang di hadapan Rasulullah yang berada di dalam alam barzakh sana. Dibentang sebanyak mana nak dikenali oleh Rasulullah, nak dicintai oleh Rasulullah, maka banyakkan selawat terutama dalam hari Jumaat ini. Banyakkan kebiasaankan mulut kita untuk berselawat. Sebab selawat ini boleh dalam apa keadaan sekalipun. Tidur, bangun, tengah tengok TV, makan, semua boleh kita bercampahkan dengan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu buku yang dikarang oleh Profesor Doktor yang disebut sebagai cicit kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Alawi Al-Hasani Al-Maliki, Syekh Abu Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Alhamdulillah, nama beliau ada kepada nama anak-anak saya. Masya Allah, tabarakallah. Yang mengarang buku 25 selawat. Kalau kita baca buku 25 selawat tu, lebih kurang makan masa 10 minit saja. Di dalamnya terkandung bermacam-macam hajat dan juga bermacam-macam permintaan berkat dengan selawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca setiap hari 25 selawat itu, insya-Allah segala hajat, keperluan kita akan terpenuhi. Masya Allah, tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bayangkan kalau kita berselawat dengan selawat yang ringkas. Selawat yang paling sempurna adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat yang selalu kita baca dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir tu. Itu selawat yang paling sempurna. Selawat yang paling ringkas, Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baca 15 minit, insya-Allah akan mencapai hampir 1000 selawat. Maksud kata 15 minit tu, kita tolaklah daripada 24 jam tu. Banyak masa kita 24 jam. Tolak 15 minit saja untuk kita berselawat setiap hari. Mencapai dengan angka 1000. InsyaAllah. Moga-moga dengan keberkatan selawat tersebut, segala urusan kehidupan kita yang kita ronsingkan hari ini, yang kita duk fikir antara yakin dengan tak yakin, berkat dengan selawat, segala apa yang terlintas dalam diri kita, dalam niat kita itu, Allah Ta'ala akan mudahkan. Allah Ta'ala maha mengetahui keperluan hidup kita, insyaAllah. Jadi, untuk hari ini, 2 tajuk ini moga-moga memberi manfaat kepada kita, hasil apa yang kita belajar pada ketika ini, dan Allah Ta'ala faqihkan kita semua, insyaAllah. Jadi saya rasa tidak ada lagi soalan-soalan, mungkin semua dah faham dah kot, sebab ringan je cerita-cerita tentang 40 kisah menarik daripada Al-Quran untuk kita hatam, insyaAllah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya masih lagi buka peluang jika muslimat masih ada pertanyaan untuk ditanya kepada saya, insyaAllah.
Bertawassul tu macam kita kata guna kabel lah. Guna kabel. Bukan kita minta kat dia, tapi kita melalui dia. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui keberkatan, kesalahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memohon baginda tolong doa kepada Allah untuk kita. Macam tu. Bukan minta direct, ya Rasulullah ampunkan aku. Tak. Bukan macam tu. Kita minta Rasulullah berdoa kepada Allah untuk ampunkan kita. Macam tu. Sebegitu juga yang berlaku kepada Arab Badawi tadi. Kalau kita baca Arab Badawi tadi, membaca ayat Al-Quran dan dia yakin bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui baginda lah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni berkat syafaat. Berselawat kepada baginda lah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa kita insyaAllah. Itu maksud dia tawassul. Mungkin muslimat-muslimat pernah dengar lah, kita kata adalah para asatizah setengahnya bercakap bila bertawassul ni ada perkara yang syirik dan sebagainya. Ada pendapat-pendapat yang selain daripada pegangan kita Syafi'i ini mengatakan bertawassul itu tak boleh. Tetapi bertawassul yang bagaimana yang dibolehkan, iaitu apabila kita bertawassul melalui bukan minta direct dengan dia. Contoh kita pergi makam para wali dan sebagainya, kita tak bolehlah minta direct, ya wali aku minta engkau bagi aku macam ni, tunaikan hajatku. Itu syirik. Tetapi berkat kesalahan mereka, ya Allah kau ampunlah dosaku, kau mudahkanlah urusanku, ya Allah. Itu dibenarkan, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Boleh faham tak? Boleh faham lah, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.